So kita sambung seterusnya. Tadi take 5 lah. Take 5 kejap je. Adalah soalan berkaitan dengan latent heat adalah haba pendam. Okey, soalan nombor 11 adalah tentang haba pendam. Apa itu haba pendam? Definisi saja ya. Okey, nak jawab Aisyah? Haba yang diserap atau dibebaskan apabila suatu bahan mengalami perubahan fasa pada suhu tetap. Alright. Perkataan adalah suhu tetap atau suhu malar pun boleh. Malar atau tetap. So dah siap jawapan? Boleh dengar lah kan jawapan? Okey, soalan yang kedua. Okey. Apabila kita merasa panas, apakah ceritanya? Mengapa kita merasa panas? Macam itulah. So step by step kena cerita. So biasanya bila kita bercerita, kita akan cerita dengan apa tajuk soalan atas nombor 1. Okey, apa tajuk soalan atas nombor 1 tadi? Okey, apa tajuk soalan atas nombor 1 tadi lah. Boleh Okey, so cuba tengok dulu yang tadi tu. Okey. So untuk yang kedua, air mempunyai haba pendam tentu penguapan yang tinggi. Okey, ini isi yang pertama. Okey. Dia bercerita tentang apabila kita merasa panas, apabila membuka penutup ceret, apabila air dalamnya sedang mendidih. Okey, kita buka ceret, lepas tu air tu tengah mendidih lah. So macam mana cerita dia? Okey, so cerita dia lah. Sebab tadi buka air kan. So air, apakah haba pendam dia? Air punya haba pendam tinggi. Tu tadi. Daripada definisi cerita haba pendam kan. So kena cerita haba pendam. Air tu tinggi ke tak? Tulislah tinggi. Okey, tu isi pertama. Isi yang kedua, markah kedua adalah apabila steam keluar. Sebab air mendidih. Steam keluar dari ceret. Okey, apabila penutup dibuka. Okey, bila penutup dibuka. Yang ketiga, haba pendam yang besar. Haba pendam yang besar dibebas ke persekitaran. Dan markah yang keempat adalah kita rasa panas. Kenapa? Kena pilih lah. Kita rasa panas kerana haba pendam yang besar. Haba pendam yang besar dibebaskan ke persekitaran. Okey? So itu adalah isi dia lah. Alright? Okay, so itu 4 markah untuk soalan tadi lah. Okay, ini adalah tentang soalan. Dah settle So saya nak soalan B pula. Suatu gelas mengandungi 200 gram air bersuhu 5 darjah Celsius dibiarkan di atas sebuah meja. So lepas berapa lama suhu tadi kembali pada suhu bilik lah. Air jadi sejuk lah So normal tak ada masalah yang tu. Okay, cumanya kita nak lakarkan satu graf untuk menunjukkan bagaimana suhu air berubah dengan masa. Okay, awak hanya perlu lukis graf je. Okay, graf yang mana suhu dengan masa. Okay, suhu dengan masa. Okay, so macam nak buat? So lakaran graf hanya perlu buat garis paksi dia. Ini adalah suhu. Suhu kita darjah Celsius, tak ada masalah pun darjah Celsius. Ini adalah masa. Masa kita Okay, so mula-mula cerita dia adalah suhu tu 5 kan. 1 gelas bersih air bersuhu 5 darjah Celsius mula-mula. Dah lama-lama dia jadi 30. Okay, so 5 lepas tu 30. Dah, so 30 aja. Suhu bilik aja. Dah siap. Itu je. Boleh? Itu saja. Dia very simple je. Boleh Okay, thank you very much. That's the answer lah.
Okey. So, macam tak perasan pula kan? Apa mudahnya? Macam tu je. Okey. Cuma kena try out lah. Alright. Soalan seterusnya adalah mengira. Okay, so saya suka buat kira-kira. Saya suka buat kira-kira lah. Saya tak tahu awak suka ke tak. Okay, soalan yang kedua. Okay, mengira kuantiti haba. Okay, mengira kuantiti haba yang diserap oleh air. Okey, dengan maklumat yang telah diberi adalah muatan haba tentu. Muatan haba tentu air dah diberilah. Sama dengan 4.2 kali 10 kuasa. Alamak, tak nampak. 3 10 kuasa 3. Yes. Okey, joule per kg per darjah Celsius. Alright. Okay, so muatan haba tentu. So direct je soalan ni sebenarnya. Okay, QQ sama dengan MC theta. So theta saya adalah 30 darjah kan. Lepas tu tolak dengan 5. Dapatlah theta adalah 25 darjah Celsius. Okay, 25 darjah Celsius. Boleh C dah diberi M. Jisim ni berapa Jisim 200 gram. So jisim dalam gram kena tukar kepada kg yang mana M adalah 0.2 kg. Okay, so Q sama dengan MC theta, masukkan 0.2. C adalah 4.2 4.2 kali 10 kuasa 3. C theta adalah 25. Boleh? So kira terus pakai kalkulator, jawapan akan jadi 2.1 kali 10 kuasa 4 Joule. Alright. Boleh Saya pun macam itulah dah petang. Ke lepas ni saya break kejap, lepas tu nanti saya hantar video kat group je lah kan? For the time half an hour tu. I can feel you lah. I can feel you. Macam dah ngantuk. Betul tak? Betul tak? Boleh lagi. Yang kata lagi tu apa? Boleh lagi? Boleh lagi. Serius tak? Boleh lagi cikgu. Boleh ke? Aduh. Tak mampu lah. Saya tak mampu nak lihat sebenarnya. Tak apalah Saya maybe half an hour break. So nanti saya akan share recording pula. Sekejap soalan 11B, soalan 2B. Boleh Okay, ada soalan tak? Ke awak nak 2 jam? Saya tak nak lah macam tak ada soalan. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Saya ikut je mana-mana cikgu. Kan? Soalan C adalah tentang kena baca soalan. Soalan ada berbagai. Pada musim sejuk, cerita dia musim sejuk, suhu di kutub selatan kekal negatif 65. Cerita dia suhu saya negatif 65 darjah Celsius. Okay, awak dekat kutub selatan sekarang. Hebat awak. Okay, so awak akan ukur suhu di situ. Okay, kalau kita kat Malaysia, termometer kita lain. Tapi kita sekarang dekat kutub selatan. Dengan nak check tadilah. Beku kot kan? So kena mencari perbandingan. Satu perkara lagi, sekejap So kita tengok contoh tadi. So soalan macam ni ada tendensi untuk jadi gebat lah. Ada tendensi lah tapi don't worry. Kita try out. Okay Alright, so this one. Memang dekat Malaysia termometer merkuri. Tetapi bila kita dah ukur suhu yang terlalu jauh negatif 65, yang menang dekat sini adalah alkohol. Okay, sebab alkohol dia cepat meruap. Dia cepat bertindak balas pada suhu itu. Dan alkohol punya kriteria dia mesti takat beku yang rendah. Okay, boleh So dia soalan memang bergantung pada cerita yang kita cerita. Kalau cerita pasal termometer klinik ataupun anda adalah seorang doktor, awak nak pilih termometer terbaik dekat klinik awak, itu lain.
Okay, so kena baca soalan. Alright, so next one. Biasanya kalau termometer, cerita lain senang aje lah. Dia akan lebih kurang sama. Contoh macam diameter, mestilah diameter yang kecil. Okay, dan kita juga nak dinding kaca yang juga kecil. Tapi kita nak batang kaca tu tebal. Itulah tadi. Okay, boleh So itu cara nak jawab soalan. Sama juga dengan soalan lain Macam contoh radioactivity. Awak nak pilih nak tengok crack ke ataupun awak nak detect ketebalan kertas. Itu pun dua benda yang berbeza. Okay, kalau tengok kertas kita nak pakai apa? Mestilah tenaga yang besar. Itu cerita lain lah, tu kita tengok yang tu lah. So ini sekarang. Kan banyak cerita. Alright, so daripada sini sebab apa? Daripada gambar tadi merkuri dengan alkohol telah diberi lah. Okay, telah diberi dia punya takat beku dan takat didih. So tengok pada takat beku, takat didih pun kita pilih alkohol. Okay, tetapi andainya awak tak pilih alkohol, awak hanya kurang 2 markah. Okay, kalau awak pilih merkuri, awak akan pilih ni semua sama kan? Small nipis, thick. Small nipis ni mana ya? Okay, kalau awak tiba-tiba macam keliru So kalau kita pilih tebal, small. Oh, tak ada yang sama. Tak payah. Saya serabut pula. Okay, dah. Tak pelan jawapan ni. Okay, tak sampai apa nak disampaikan. Alright, so itu tadi memilih. So macam biasa. Okay, macam biasa. Memilih termometer yang sesuai. Soalan pertama adalah berdasarkan ciri-ciri maklumat yang diberikan. Jadi kita akan pilih ciri dan juga sebab. Ciri yang pertama adalah cecair yang kita gunakan. Okay, untuk ini ianya adalah alkohol. Berdasarkan cerita cerita kita negatif 65 darjah Celsius. So absolutely itulah jawapannya. Alright, yang kedua adalah kenapa alkohol? Kerana untuk elakkan cecair tadi membeku. Cecair membeku. Sebab kisahnya awak di kutub selatan. Okay, elakkan cecair membeku pada suhu negatif 65 lah. Berdasarkan cerita tadi lah. Atau isi yang kedua, ianya tidak mudah membeku. Tidak mudah membeku. Lagi, dia takat beku rendah. Takat beku rendah. Okey. Dan satu lagi kita boleh tambah juga, tak muat pula Dia boleh merekod suhu negatif 65 darjah Celsius. Okey, settle masalah. Bukan masalah cerita Okey. Alright, so seterusnya alkohol. Yang kedua dinding kaca. Dinding kaca. Dinding kaca adalah dinding kaca berbuli. Ini memang jawapan skema Kita mesti nak nipis sebab dia senang nak detect. Okay, dinding berbuli kaca tu senang detect lah supaya lebih sensitif kepada haba. Lebih sensitif kepada haba. Okay, lebih sensitif pada haba. Yang kedua, kita juga boleh cakap dia mampu mencapai keseimbangan terma. Mencapai keseimbangan terma. Sebab termometer kan? Termometer memang keseimbangan terma boleh cerita lah Alright, next one. Diameter tube capillary. Yang ketiga. Diameter tube capillary. Okay, diameter tube capillary adalah kecil. Okay, diameter tube capillary adalah kecil kerana kita ulang jawapan tadi, lebih sensitif kepada haba. Betul je. Cikgu dia kalau nak guna yang kalau 2 kali tu hanya boleh 2 kali je cikgu kan? Untuk ulang. Yes. That is correct. Betul. Terkejut I. Boleh Boleh sebab okay, ada soalan lain? Bagus. 2 kali. Sebaik-baiknya 2 kali lah. Lebih sensitif pada haba. Contoh lagi satu, kalau lebih sensitif pada haba 2 kan. Lepas tu tiba-tiba ringan pun 2. So dah ada 4 lah. Okey lah tu. Tapi berkaitan lah Berkaitan. Faham tak? Ke tak faham? Boleh lah. Faham.
You guys Okay. macam ringan ringan 1, ringan bawah, ringan 2. Dah ada 2. Lepas tu lepas situ ada apa? 2 juga. Dah ada 4. Okey lah tu. Okay. Yang tadi je sebelah. So kita aim. Sebenarnya saya aim awak ni. Awak memang bijak-bijak. So kita aim awak paper ni 10 markah tau. Cik. Wah. Sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin. Okay. So last sekali adalah batang kapilari. Yang keempat lah. Batang kapilari. Batang kaca kapilari salin lah. Okay. So dia dah tebal. Okay. Kenapa dia nak tebal? Kerana tahan lama. Apa lagi perkataan yang sesuai? Tahan lasak. Yes. Ini logic sense je. Okay, logic sense. Tapi kadang-kadang logic sense soalan tak sampai. Logic sense pun salah. Tapi yang ni dia sampai. Sampai okey lah. Saya betulkan tulisan saya cantik sikit. Tahan lasak. Alright. Okay, so itu adalah markah je. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Final answer will be kita akan pilih E kerana cecair alkohol. Janganlah malas salin Nanti bila SPM pun salin. Okay, tu salin je. Dinding. Dia. Okay. Lagi diameter kecil, lagi batang kapilari tebal. Okay, that's it. So basically 10 markah. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. So itu yang proper way lah Proper way to get the answer. Okay, so that is soalan nombor 11.